Hello, selamat pagi Malaysia. Salam sejahtera semuanya. Anda kembali menyaksikan Sejahtera Asia kali ini dan hari ini anda akan bersama dengan saya Ghazali Zawawi dan sekejap lagi kita akan bersama dengan Sofia. Pada pagi ini kita akan membincangkan mengenai satu alat muzik tradisional yang terkenal dari golongan kaum orang Ulu dan pastinya ramai sebenarnya generasi muda pada hari ini yang berusaha untuk mengangkat alat muzik tradisional ini di peringkat yang lebih tinggi. Kalau kita lihat di peringkat antarabangsa, kita ada Alena Murang yang menyanyikan pelbagai karya, pelbagai lagu yang menggunakan unsur alat muzik tradisional sapek ini. Dan di Sejahtera Asia juga kami pernah menemu bual pengerusi Persatuan Anak Seni Sapek Kuching iaitu PUSA, Saufi Aiman Yahya, dan kali ini kita bersama dengan siapa? Kita bersama dengan pengasas bersama Sapek Movement, Encik Halan Hashim. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi Halan. Pagi semua. Thank you sebab invite saya pada pagi ini. It's a bit honor for me untuk share tentang Sapek Movement. Sama-sama. Selamat Hari Gawai Halan. Mari kawai. Cantik baju tu, ada motif-motif tradisional. Tapi kita sangat tertarik dengan kat belakang tu sapek kat belakang tu Lan. Boleh ceritakan sikit? So, ini adalah sapek saya. So, ini sapek dari orang Kenyah lah, dari Belaga. So, ini first sapek yang saya main dulu lah dalam 10 tahun yang dahulu. So, saya beli daripada orang Ulu lah, orang Ulu Kenyah. So, pada zaman dulu, pada masa tu memang murah sapek. Harga dia dalam RM400. Okay, tapi hari ini kita boleh cari dalam 700, 800 ke atas. Okay. So, itu sedikit sebanyak tentang sapek saya ni lah. Sebenarnya kan berapa harga sapek paling mahal yang Halan pernah tahulah, yang pernah dengar? Berapa agak-agaknya? Dia dalam lingkungan 2,000 hingga 2,500. Dia ikut jenis kayu sebenarnya. Dan siapa pembuatnya lah. Boleh mencecah sampai 2,000 hingga 2,500 Ya. Sebab alunan muzik sapek ini kata orang sangat merdu, sangat menenangkan, dan kata orang dahulu sebenarnya alat muzik sapek ini alunannya dikatakan boleh mengubati penyakit. Betul. Apa relevannya perkara itu Halan? Bagi Halan sendiri, apa relevannya yang mengatakan bahawa alunan muzik sapek ini boleh menyembuhkan penyakit pada pendapat Halan? Ya, dulu zaman dulu sebab muzik ni direhamkan melalui mimpi. Okay? Mereka kepercayaan dahulu lah. So there is legenda behind it lah. Ada seorang lelaki ni, isteri dia sakit tu. So dia pergi jumpa bomoh. Dulu tak ada doktor. Dia jumpa bomoh, dia tidak sembuh je. So one day dia bermimpi lah, ada satu orang tua ni suruh dia buat sapek, tapi dia tidak cakap lah sapek. Terus bentuk sapek, dia mainkan tune tu. So selepas tu dia bangun, dia terus buat sapek dia tu dari sebuah pokok arau, daun mereka pakai. Dan dia siap dia mainkan tune yang mereka pakai Bali Dayong lah. So start dari permulaan sapek memang untuk upacara penyembuhan atau ritual lah. Tapi hari ini masih kurang diamalkan, tidak ramai orang tahu. Dan saya kira secara psikologinya mungkin disebabkan oleh alunan sapek itu yang menenangkan. Ia boleh memberikan kita rasa macam relax kan pada masa yang sama. Okey, banyak dah cakap tentang sapek ni. Kita nak cakap mengenai Encik Halan pula. Encik Halan adalah seorang yang berbangsa Iban, merupakan seorang aktivis sapek dan telah berkecimpung dalam industri muzik seni sapek ini selama hampir 10 tahun. Halan, boleh tak kongsikan bagaimana permulaan tu sebenarnya? Macam mana boleh jatuh cinta dengan bidang ni? Kongsikan. So actually macam mana saya mula untuk berminat dalam sapek ni ialah dulu masa saya muda lah, umur saya masih zaman sekolah, saya tengok seorang pemain sapek ni bernama Ezekiel Hashim. So dia main di gereja. Bila saya tengok dia main, apa dia main tu sangat unik. So dia main sapek, main satu tune. Dan dari first time dia main tu, masa tu lah saya jatuh cinta dengan sapek.
So saya betul-betul mau cari sampai membaca dan saya tanya macam mana saya boleh baca sampai dan dari situlah saya belajar daripada sedikit demi sedikit dan usahakan beli sampai sendiri lah. Saya pernah menemu bual beberapa orang yang terlibat dalam bidang muzik sapek ini dan saya tertarik untuk bawakan mengenai Alena Murang lah. Sebab kata Alena Murang untuk belajar sapek itu senang tapi untuk menguasainya tu susah. Siapakah sapek master kepada Halan ni sebenarnya? So sampai master orang yang pertama mengajar saya sampai adalah Hezekiah Hashim lah. Ini orang yang ajar yang saya pertama. So dulu memang susah sebab kita tinggal di bandar kan susah mau cari orang pemain sampai. Kalau zaman-zaman dulu sebab saya keturunan Iban. Kalau saya orang Kenyah orang khusus ya. So mereka senang untuk cari siapa pemain sebab itu daripada kampung mereka. So sebelah barat. So, senang untuk cari sampai master lah. So macam ada orang dia ada tu Matthew Gao sampai master Matthew Gao. Dia direct belajar daripada dia. So senang lah untuk belajar sampai tu. Okey. Bercakap mengenai mempelajari sapek ini, susah senangnya, role model Hazlan dalam bidang muzik tradisional sapek ini, agak-agaknya siapa role model tu? So role model saya memang saya punya subjek master lah sebab saya belajar daripada tu dia sendiri Ezekiel. So dia banyak ajar saya sehinggalah saya dapat berdikari lah dan buat saya punya cara sendiri bermain sapek lah dan menggunakan alat muzik yang lain dan untuk memperkenalkan muzik itu sendiri lah alat muzik sapek itu dengan instrumen. Sebab saya fikir adalah macam mana muzik sapek ini setanding dengan alat muzik western yang lain. So macam mana kita bawa dia keluar daripada box pemikiran kita ingat dia tradisional, tapi kita boleh kategori dia sebagai satu alat muzik yang sama level dengan gitar dengan piano. Kalau kita ada usaha untuk bawa lebih jauh lah. Bercakap mengenai usaha untuk kita membawa alat muzik tradisional sapek ini ke peringkat yang lebih tinggi Lan, saya rasa sudah tidak dapat dinafikan lagi sapek sekarang ini sudah mula dikenali lebih ramai orang sebenarnya Lan. Tapi cabaran kita nak buatkan sapek ini menjadi lebih contemporary supaya ianya lebih selari dengan arus perdana ataupun mainstream. Bagaimana caranya untuk sapek ini dapat pergi secara lebih contemporary supaya lebih dikenali oleh orang-orang muda. Bagaimana caranya bagi Halan? So bagi saya sendiri adalah satu adalah kita patut buat dia boleh selari dengan muzik moden. Maksudnya kita boleh kompos lagu. Contohnya bagi saya sendiri ini pengalaman saya sendiri lah. Saya form saya punya band itu kita yang saya panggil lah Sada Borneo. Maybe kamu pernah dengar sebelum ni. So band ni. Memang terkenal tu Sada Borneo. So itu band yang saya tubuhkan. So saya apa yang idea dalam band itu adalah saya mau bawa ketengahkan muzik sapek tu. So diiringi oleh muzik western. Okay. So sapek tu satu standard tinggi, muzik western tu mengiringi dia. So kenapa kita mau tarik minat orang muda dengan pemuzik orang pendengar lah supaya mereka ingat sapek ni boleh dimainkan dengan muzik-muzik lain. Okay. So ini juga mencetuskan supaya lebih ramai orang untuk lebih kreatif lah. Macam mana kita sama taraf dengan muzik, world music yang lain. Okay. Bukan setakat kita cuma main di satu tempat saja, tapi kita bila kita pergi ke luar negara, orang boleh blend in. Orang boleh, it's unique kamu punya muzik dan boleh masuk dengan muzik lain. So itu yang saya target lah. So paling tinggi pun yang pernah saya bawa adalah sampai peringkat Asia's Got Talent, itu yang paling Asia's Got Talent, betul. Untuk mewakili Malaysia lah satu-satunya pada masa itu. So dari sanalah saya mencabar saya sendiri dan saya mencabar orang muda untuk start pick up sapek, okay? Untuk mereka start bermain sapek. Pada zaman tu memang pada that season lah, sebelum kita tidak nampak ramai orang bermain sapek. Selepas pada program tu saya nampak kan ramai orang start pegang sapek dan mereka start to take profile picture dengan sapek. So itu start bermain sapek dan banyak band-band baru ditemukan banyak program sapek wujud selepas program itu. So even orang kita sendiri pun mereka belum expose dengan dengan budaya sapek. So dari sana satu batu loncatan lah untuk permulaan sapek.
Actually it's a long time ago. Tapi cuma kita dulu tidak kurang media lah. Disebabkan media juga membantu. Sebab itu saya katakan tadi, siapa yang tak kenal dengan Sada Borneo ini kerana mereka telah pun mewakili Malaysia di Asia's Got Talent sehingga menjadi semi-finalis untuk program reality tersebut. Lan, tadi Lan ada bercakap mengenai bagaimana program reality ini boleh menjadi batu loncatan kepada Hazlan. Boleh tak ceritakan bagaimana karier Halan berubah selepas menyertai program reality bertaraf antarabangsa tersebut? Bagaimana perjalanan karier Halan selepas itu? Selepas itu kan memang banyak yang berubah. Actually dalam bidang muzik sampai sendiri lah. So the start dari itu saya dengan band saya start to bring the sapek kan into the mainstream. Maksudnya kita pergi ke banyak program, kita pergi di Semenanjung untuk expose orang di Semenanjung tentang sapek, dan kita berjaya masuk dalam TV show, di berbual. So the aim ialah kita mau sapek tu dalam mainstream kita. So dulu kan susah, kita cuma dengar lagu sapek tu di dalam radio-radio tempatan. Tapi sekarang kita boleh dengar sapek tu di mana-mana saja. Tak kira di di YouTube, live streaming di TV, tapi di mana-mana event orang dapat tahu sapek tu adalah one of the keunikan di Malaysia yang kita tonjolkan. So, itu yang kita membawakan. Dan kalau kita lihat wajah Halan sendiri, saya kira rakyat Malaysia sekarang ini pun rasa macam look familiar lah, this guy memanglah familiar sebab beliau merupakan finalis untuk Asia's Got Talent pada tahun 2015 kan Lan? Ya. Okey Lan, gambarkan Lan, sebab itu adalah satu program reality peringkat antarabangsa, ramai sekali negara yang menghantar wakil mereka dengan bakat yang sangat orang kata luar biasa. Bagaimana persaingannya pada masa tu Lan? Adakah Halan menyangkakan Halan berada sehingga ke tahap semifinal dan membawa nama Malaysia? Gambarkan. So memang saya tidak pernah. Sebenarnya kami just cuba nasib orang cakap. Tapi itu semua Tuhan untuk kita berjaya masuk ke semifinal. Dan itu satu penghormatan lah sebab kita bukan saja mewakili muzik seni kita sapek, tapi kita mewakili negara kita. So, maksudnya Malaysia behind kita. So pengalaman memang satu yang bagi saya sangat gemetar lah sebab kamu jaga nama baik bukan saja sapek tapi negara kamu untuk berjuang untuk bagi negara lah. So it's satu pengalaman yang indah lah bagi saya untuk jadi one of the semi-finalists untuk mewakili supaya satu dunia tahu tentang sapek. Now satu dunia tahu tentang sapek melalui mainstream lah. Satu dunia memang tahu mengenai sapek ini. Ramai anak muda kita, kalau Halan bawa ke peringkat antarabangsa melalui program Asia's Got Talent, kita ada Alena Murang yang juga berjaya memenangi anugerah di Buenos Aires Music Festival. Bayangkan cepat-cepat kita nak ramai lagi anak muda membawa sapek ini ke peringkat yang lebih tinggi. Cakap mengenai Asia's Got Talent Lan, kita ada seorang juri dalam program reality tersebut yang orang kata sering digeruni oleh para peserta, iaitu Simon Cowell, betul? Bukan. David Foster. David Foster, okey. Apa antara komen ataupun kata-kata daripada juri ini? Kalau dari Indonesia, apa namanya Lan? Saya lupa. Wanita daripada Indonesia. Anggun. Dan seorang lagi adalah yang daripada China tu? Venus. Apa kata-kata pada para juri ini yang Halan ingat sampai sekarang, yang Halan rasakan bahawa itu adalah memori manis semasa program reality tersebut? Apa antara komen mereka mengenai alat muzik sapek kita ni? So, yang paling saya ingat ialah apa yang dikatakan oleh David Foster. So, saya sangat admire David Foster sebab saya dulu main dalam jazz band. So, kebanyakan lagu yang saya main adalah lagu David Foster. Dan dia one of the world top musician, okay, yang kita perlu jumpa. So, saya ada aim untuk jumpa dia.
So bila dia beri komen lagu yang saya kompos sendiri, so dia cakap it's an amazing composition. Dia cakap, so dia cakap dia sangat suka the activity dalam muzik tersebut. Dia cakap dia sangat apa tu, dia bayangkan seorang komposer dekat komposer, dia sangat puji lagu yang kita kompos melalui alat muzik yang kita main. So bagi saya sangat, apa yang kita lakukan selama ini sangat berbayar lah. Walau orang di luar negara mereka iktiraf apa yang kita buat. So itu yang saya rasa yang memberi semangat saya untuk kompos lagu, buat persembahan. Dan bagi juri lain mereka cakap it's amazing. Mereka cakap mereka tak pernah, dan bila mereka dengar lagu tu kan, mereka rasa mereka di transport ke Borneo, ke Sarawak. Mereka rasa macam mereka pergi ke Sarawak. Macam itulah. Vibes tu kan. Orang kata kalau kita main sapek je memang kita macam terlena sekejap, kita hayal sekejap seolah-olah kita berada di Borneo. Ni David Foster inilah adalah seorang yang memang sangat, orang kata, mempunyai nama yang tersendiri dalam industri muzik ini. Dan kalau kita lihat penyanyi kelahiran Malaysia sendiri seperti Yuna juga turut berasa berbesar hati dapat bekerjasama dengan beliau, apatah lagi Halan yang telah mendapat feedback yang positif daripada David Foster ini. Okey, itu adalah Asia's Got Talent. Kita nak cakap juga mengenai Sapek Movement, persatuan inilah yang mana persatuan ini memperjuangkan alat muzik tradisional Sapek. Dan Sapek Movement adalah sebuah persatuan yang berpusat di Miri kan. Jadi boleh tak ceritakan antara, orang kata, cabaran permulaan awal untuk menubuhkan persatuan yang memperjuangkan alat muzik tradisional ini? Adakah penerimaannya terus menggalakkan sehingga ke hari ini ataupun permulaan yang mungkin sedikit sukar? Ceritakan Halan. So pada permulaannya memang ada sukar. Bila saya balik, sebab bila saya lepas habis performance, selalu dia perform, bila saya balik tempat sendiri, so first time datang bukan first time di Biri, bila saya balik di Biri, saya tengok kurang orang muda main sapek. Tapi kita sudah berusaha kan untuk promo, tapi orang bermain tu sapek tu kurang. So jadi saya kumpulkan pemain-pemain sapek yang lain yang sudah lama main sapek. Kita kumpul, kita wujudkan awareness dalam sekitar masyarakat kita dulu. Sebab kenapa? Kita mau orang kita sendiri support pemain sapek. Kita mau ibu bapa support anak mereka bersapek. Itu yang kita mau. So kita sebanyak kita share the awareness, so kita tubuhkan itu sapek untuk menggerakkan orang lah, punya anak muda untuk start main. So hari ini kalau kita lihat dalam Facebook, so ramai betul orang muda. Even start dari umur 7 tahun, mereka sudah start bersapek. Okay. So ini yang tidak pernah terjadi before this lah. Sebab kenapa dulu kan tidak ada media. Tapi sekarang kita tengok kan, ibu bapa akan start beri galakan pada anak mereka. Kamu start bermain sapek. Sebab itulah roots kita. Kemana kamu pergi, kamu main sapek. So penerimaan dia sangat bagus lah sampai ke hari ini. So saya rasa cabaran dia memang sekarang lah, independent big lah, kita memang kurang dari expose pergi performance. Kalau dulu sebelum pandemik memang setiap bulan kita selalu bawa student kita untuk pergi buat performance. So itu yang good thing. Okay. So start dari permulaan penubuhan sampai sebelum pandemik, memang kita sangat sibuk untuk buat performance. Tak kira dia event kecil ke apa besar. Tapi itulah tujuan sampai performance, untuk jadi platform untuk anak muda ni tunjukkan bakat dalam seni sapek. Itulah tujuan. Kalau tak ada pandemik ni, dah lama dah kita tengok Halan ni mempersembahkan alat muzik tradisional sapek ini di Rainforest World Music Festival ke. Memang selalu ada kat situ lah. Penerimaan setakat ni macam mana Lan? Adakah semakin ramai anak muda yang berminat untuk menyertai persatuan ini pada pemerhatian Halan? So hari ini memang sangat ramai. Actually sampai perempuan dia memang memang start di, tapi sekarang dia start to over the place. Even saya ada student dari Sabah, Keningau Sabah, dari Sadakan, ada di Shah Alam. Sebab kita sekarang Sabah pun ada. Sabah pun ada. Sabah kah, di Kapit kah, di Bintulu kah. Memang kita ada student kita di sana. Sebab sekarang kita belajar melalui online. So buka platform besar lagi untuk kita reach out kepada orang di luar sana. Even ada di Selangor, satu student saya. Dia bukan orang
Ulu bukan orang dia, memang orang apa tu Cina di sana. Dia pun baca sampai dia cakap very interesting. Dan hari ni kan kalau kamu mau cari di Selangor ada orang sampai ada. Even di Negeri Sembilan pun ada juga orang sampai. Itu student-student kita lah belajar online. Tadi Halan ada bercakap mengenai susahnya pandemik ini kerana melihat kepada cabaran untuk kesukaran membawa para pelajar membuat persembahan secara fizikal dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, ini yang kita panggil sebagai bless in disguise. Maksudnya apabila kita memanfaatkan platform teknologi macam ini, kita boleh reach out sehingga ke peringkat luar negeri, luar negara untuk menarik minat lebih ramai lagi orang belajar sapir. Tetapi selain daripada itu, Lan, bagaimana Halan melihat bahawa pandemik ini orang kata boleh memberi cabaran kepada pergerakan persatuan ini dan bagaimana Halan mengatasinya, kalau boleh diceritakan? So memang tidak dinafikan pandemik ni bagi satu tekanan bagi kami lah untuk student belajar onsite lah di studio kami di Sapek Education Center. Memang satu cabaran, tapi kita melihat positif ya, kebanyakan orang online. Okay, so kebanyakan masa kita luangkan online. So most of the time kita mengajar online. So most of the performance kita record sampai pemain sampai kita pelajar kita. So kita paparkan ni secara online. So lagi banyak peluang mereka untuk menjelah kalau dia online sebenarnya. So there is a good thing behind the pandemic ini sebenarnya. Kita boleh reach out. Dulu kan kita tidak pernah bayangkan kita ada student daripada luar daripada Sarawak di Sabah ataupun di Semenanjung. Tapi sekarang kita sudah sampai di Semenanjung sana. So tinggal kalau mereka sudah ready one day, maybe mereka boleh ajar sapit di tempat sana. So X merebak lah, macam virus juga lah ini sampai semen. Tapi ini perkara yang positif yang kita nak orang ramai semakin hari semakin ramai kenali mengenai alat muzik tradisional sapek ini, kerana kalau anda dengar alunannya, kata orang kalau sekali nak dengar pasti nak lagi. Okey Lan, ceritakan pula mengenai gerak kerja ataupun bentuk program sebab ramai orang nak tahu juga ni mengenai bentuk program Persatuan Sapek yang dikendalikan oleh Halan. Apa antara aktivitinya kalau boleh diceritakan sebelum ini? Okay, dulu kita mula dengan satu gathering sapek, mengumpulkan semua pemain sapek, tak kira orang yang baru mau main sapek ataupun semua, supaya kita sebagai satu community. So itu setiap tahun kita adakan. Dan pada 2018, tak silap saya ialah kita buat satu festival sapek movement, di mana kita membawa pemain sapek di seluruh Sarawak berkumpul bersama, dan pesapek veteran daripada Ulu-Ulu, Ulu Bara, Ulu Belakang pun mereka datang. So pada masa itu kan lebih kurang mau hampir 100 pemain sapek berkumpul dalam festival tersebut, dan ramai juga hampir 1,000 orang datang pada festival tersebut. So ini bagi saya kita membuat satu jambatan antara pemain sapek dengan juga komuniti kita. Sebab kalau kita mau tunjukkan sapek, kita perlukan support. Okay? Kalau tidak ada family ataupun komuniti masyarakat kita support kita untuk bawa kita lebih jauh kan. Saya rasa kita tidak dapat jauh. Kita hanya bergerak dalam kawasan kita sendiri saja. Tapi itu sebab bantuan media, bantuan daripada komuniti kawan-kawan kan. Itu yang membuat kita jauh. Sebab tu kan kenapa kita tengok ramai pemain sapek yang international macam Hanan Burang, tinggal mereka ada orang support. Dan kita juga sebagai kawan-kawan kita pun support kan. Sebab itu tradisi kita, budaya kita. Kita tak boleh cari budaya sapek ni di Korea. Korea ada K-pop. Okay. Di Western Amerika mereka ada Western music, jazz music. Tapi di Sarawak apa yang kita ada? So apa yang kita ada ialah sapek. So kita mau bawa sapek ini lebih jauh. Okay. Kalau Korea ada brand dia, kita ada brand dia sendiri. So itu budaya kita sendiri lah.
Dan antara menjadi harapan kita supaya Sapek ini seringkali kita dengarkan di muzik arus perdana. Bayangkan di syarul-syarul radio nanti alunan muzik Sapek ini menjadi kebiasaan bukan sahaja bagi seluruh rakyat Sarawak tetapi seluruh rakyat Malaysia. Saya percaya perkara itu akan berlaku dan ini adalah salah seorang penggeraknya. Halan Hashim. Siapa yang tak kenal dengan beliau adalah seorang semi-finalis bersama dengan kumpulannya Sada Borneo di Asia's Got Talent tahun 2015. Lan, maklum balas ataupun feedback sekarang ini daripada mereka yang menyertai Persatuan Sapek Movement ini, terutama daripada golongan remaja ataupun kanak-kanak ataupun yang dari seorang berbangsa Cina dari Semenanjung Malaysia tadi. Apa feedback mereka terhadap alat muzik tradisional Sapek ini sendiri ataupun terhadap Persatuan Halan? Ceritakan. So apa feedback mereka lah? Satu yang saya paling suka lah, bila kita main sapek ni, bila mereka main sapek, mereka bukan setakat belajar sapek, tapi mereka belajar untuk mempelajari budaya kita orang Borneo, orang Sarawak. So mereka bila kita perform, takkan kita pakai kemeja, pakai apa tu coat orang cakap. Tapi mereka pakai baju orang Ulu, start pakai apa tu topi, aksesori. So mereka jadi part of, walaupun mereka di Semenanjung, mereka jadi part of the apa tu orang Sarawak. Mereka rasa mereka even ada yang apa tu seorang dulu dari Jepun, dia belajar bersapek. Okay, dia balik Jepun, dia start dia main sapek, dia pakai aksesori orang. So itu yang kita mau. Itu yang kita mau. Sapek ni dia bukan bawa sapek, tapi dia bawa satu culture yang ada di Sarawak. Okay, tak kira bangsa apapun, orang Ulu, Iban, Kayan Kenyah, tapi dia menggambarkan kita kan satu apa tu kita punya budaya. Kita bawa sekali orang cakap. Contoh macam Miss World, Miss Universe kan. Kita jarang tengok mereka bawa baju orang negara lain. Tapi mereka bawa identiti mereka sendiri, culture mereka sendiri. So itu yang kita mau. Sapek ni. Dan kalau kita lihat bercakap mengenai Miss World, Francisca Luhong juga evening gown beliau menerapkan elemen puak kumbu sedikit. Secara tidak langsung ia juga mempromosikan budaya Sarawak. Meriahlah sekarang ini, saya kira budaya Sarawak sudah semakin dikenali dan itulah ini adalah antara penggeraknya, antara generasi muda yang menggerakkan ataupun memperjuangkan budaya tradisional kita ke peringkat yang lebih tinggi. Lan, satu perkara lagi yang saya nak tahu, yang kira semua orang nak tahu, kerana dalam industri muzik ini, kalau kita nak kekal relevan, kita perlu juga menjadi popular ataupun lebih dikenali oleh masyarakat sekeliling. Jadi Halan pastinya mempunyai satu cabaran untuk menjalani transisi daripada muzik tradisional diubahkan supaya kedengaran lebih contemporary. Mengapa perlu contemporary? Supaya ianya lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat. Jadi soalan saya Lan, ada tak semasa Halan membuat komposisi lagu tu, Halan sampaikan terpaksa memperjuangkan beberapa elemen tradisional kerana mahukan ianya kedengaran lebih dalam secara contemporary. Ada tak Lan? So basically dalam untuk kita menjadi lebih relevan untuk zaman sekarang ataupun zaman 10 tahun yang akan datang, memang kita perlu blend in kita punya sapek dalam kita punya apa tu dalam composition kita. So bagi saya sendiri, saya punya cara ialah sapek itu adalah satu label dan music western music yang musik lain dia satu yang mengangkat dia, bukan dia ditenggelamkan. Okay, bukan sebaliknya. Maksudnya sapek itu diutamakan, yang lain itu cuma mengangkat supaya dia lebih kedengaran lebih nice. Sebab tu dia ada elemen orkestra sikit elemen tu, tapi inti-inti sapek, skill dalam sapek tu masih ada. Memang tidak akan lari. So bagi saya kepada sapek pemain lain, saya memang nasihatkan mereka, saya ajar kita punya asal usul tradisional kita jangan lupa. Ini adalah membuat sapek itu unik. Okay? Traditional skill, semua skill itu kita bawa. Apabila kamu blend dengan musik modern, kamu mesti masih musik sapek itu sepatutnya didahulukan. Yang lain tu mengiringi dia saja. So itu kita bawa dari. Maksudnya apa yang dikatakan oleh Halan adalah prioriti itu tetap ditekankan terhadap muzik tradisional sapek ini. Yang lainnya yang kedengaran contemporary itu menyokong alat muzik sapek ini supaya jika karya itu dihasilkan orang tetap perasan dan sedar bahawa alat muzik sapek ini yang menjadi tarikan utama dalam sesebuah karya itu. Okeylah, terima kasih untuk penjelasan tersebut. Juga kita nak tahu Lan mengenai satu alat muzik Iban ni yang dipanggil sebagai belikan.
Kalau Ya. Sapek sekarang sudah mendapat tempat yang semakin memberangsangkan di hati rakyat Malaysia, belikan pula Alan. Adakah Alan mempunyai perancangan juga untuk mengkaji dan memartabatkan alat muzik tradisional Iban ini? Ya, saya memang dalam looking forward untuk instrumen ini belikan memang salah satu muzik daripada kami bangsa Iban. Memang jarang orang tahu. Tapi sebenarnya belikat ni kalau kita tengok dan ada satu community belikat persatuan belikat yang menjaga belikat, mereka sedang usahakan untuk bakat. Sebenarnya belikat dengan sampai ni dia macam adik-beradik. Cuma design, motif dia berbeza, mereka bentuk dia berbeza. Tapi bunyi dia hampir kurang sama. Sebab dulu kan kita macam kita tengok brand itu apa tu ada gitar Fender, ada gitar apa tu macam-macam jenis gitar brand. So mereka bentuk. Tapi sebenarnya dia alat musik yang sama, yang bertali juga dia buat daripada kayu macam bentuk boat lute. Dia family yang sama. Cuma kita suku kaum ni memanggil dia sapek, satu suku kaum ni mereka memanggil ke likat. Hampir sama. Okay? Cuma kita kurang itu saja kita kurang expose mereka pun kurang apa tu kita kurang bawa di apa tu pentas jarang orang tahu so that's why dia macam kurang dikenali lah. Mm-mm. Dari segi sedikit Lan, penerangan dari segi alunan muzik Sapek dan Belikan ni macam mana perbezaan dia Lan? Kalau Sapek ini lebih menenangkan, kalau Belikan ni pula macam mana alunan muzik dia? Dia lebih kurang sama je. Memang lebih kurang sama kalau kita just dengar kan tanpa tengok orang tu main muzik kita dengar dia memang satu yang hampir sama cuma teknik ataupun cara dia strum itu lebih lain sikit orang cakap. Kalau Ah. kamu tutup mata kamu dah ini macam bunyi sampai juga sebenarnya dia sebenarnya alat Oh. yang apa tu alat muzik yang bertali so sebab tu kita dengar dia lebih kurang. Okey. Selalunya alat muzik, Sapek ini akan menghasilkan lagu-lagu yang menenangkan, muzik-muzik yang memberi ketenteraman jiwa lah kata orang Tetapi baru-baru ini kita dapat lihat Alina Murang telah menghasilkan satu karya menggunakan alat muzik Sapek juga, alunan muzik tradisional ini dan diterapkan dengan elemen rock dan lagu tersebut adalah Warrior Spirit. Bagi Halan pula, macam mana Halan mungkin mempunyai idea untuk melakukan inovasi terhadap muzik tradisional Sapek ini, mungkin boleh diselitkan dengan genre yang lain? Adakah Halan turut mempunyai perancangan yang sama? Ya, actually bagi saya apa yang Alina hasilkan itu memang sangat satu yang sangat bagus. Sebab kita mau relevant in the future, maksudnya. So kita tidak boleh stay terlalu lama satu tempat. Kita mau musik ini kan, apa sekarang musik zaman mungkin zaman K-pop. Macam mana kan even lagu apa di Malaysia lagu Melayu, kita pun sudah beralih satu zaman yang macam hip hop sikit, macam rap. So kita tak boleh stay terlalu lama satu zaman. So kita mau nak move, macam mana kita carry on. Tapi yang paling penting ialah uh, even kita move forward, kita mesti bawa juga kita punya identity. The apa tu, the flavor dalam tu masih ada inti-inti sampai tradisional. Masih ada. Jadi tidak akan lari. Okay. Mhm. Itu yang penting, itu motif kita, itu objektif kita untuk mengangkat alat muzik Sapek ini di peringkat yang lebih tinggi sehingga ke peringkat antarabangsa sejauh mungkinlah kita boleh bawakan dan terima kasih kita ucapkan kepada anak muda ini Halan Hashim, semi-finalis untuk Asia's Got Talent yang sehingga ke hari ini walaupun Asia's Got Talent tahun 2015, sekarang dah tahun 2021 namun beliau tetap berkecimpung dalam bidang ini memperjuangkan alat muzik tradisional Sapek ini ke peringkat yang lebih tinggi. Dan untuk itu kami nak ucapkan terima kasih kepada Halan. Terima kasih Halan. Terima kasih Thank you for banyak-banyak. inviting me. Saya harap semua orang. Terima kasih banyak-banyak. Thank you. Terakhir sekali mungkin boleh dititipkan ucapan gawai itu, ucapan gawai 2021 ni, Norma Baharu ni, ucapan gawai Halan kepada semua. Silakan. Okay, saya Harun Rashid, mewakili daripada Sapek Movement. So hari ini saya ingin ucapkan selamat Hari Gawai, Gayu Guru Gerai Jamai. Berbeza daripada tahun lepas menyebut Gawai. Biarlah tahun ini kita menyebut dengan kesederhanaan. Yang paling penting kita jaga family kita, jauhkan kita daripada virus. So semoga Tuhan berkati kita semua dalam masa yang akan datang. Betul.
Betul sekali apa yang dikatakan oleh Halan, ucapan yang diselitkan juga dengan mesej di situ dan kalau boleh saya juga bawakan antara pesanan oleh pengerusi JPBNS kita Dato' Amar Douglas Ugat Embas katanya tradisi masyarakat tempatan kita tidak akan pernah hilang tanpa meraihkan Gawai Dayak tahun ini kerana apa yang paling penting kata beliau kita masih hidup dan sihat dan berkesempatan untuk meraihkan perayaan ini pada tahun-tahun mendatang. Kepada anda, sekejap lagi kita akan bersama dengan Sofia untuk topik yang seterusnya. Selamat Hari Gawai, Gayu Guru Gerai Nyamai, selamat nyambut Andu Bas Gawai, Kotobian Tadau Tagazodo Keamatan. Selamat Hari Gawai. Terima kasih Halan. Stay tune dalam Sejahtera Asia. Ya, terima kasih kerana terus kekal bersama kami hanya dalam siaran Sejahtera Asia. Dan pada hari ini, pagi ini anda bukan saja ditemani oleh Gas, namun anda juga ditemani oleh saya Sharon Kezia. Jadi kami harapkan, kami di Sejahtera Asia sentiasa mengharapkan agar anda yang berada di rumah semuanya sihat-sihat hendaknya. Jadi bersempena sambutan Hari Gawai yang akan kita sambut dalam tempoh berapa jam lagi, kami bawakan anda topik yang menarik untuk dikupaskan bersama dengan tetamu istimewa kita. Jadi topik yang akan kita kupaskan pada pagi ini adalah seni dan kuasa. Bersama dengan tetamu kita adalah Encik Timothy James T. Bagak yang merupakan pereka grafik, artis seni rakyat Lowbrow Borneo. Jadi Encik Timothy James ni dia merupakan seorang pereka grafik ataupun artis seni yang berumur 39 tahun di mana banyak karya beliau dipengaruhi oleh budaya dan identiti beliau sebagai seorang yang berketurunan Dayak Bidayuh yang menggabungkannya dengan budaya moden sekarang dan terdapat daripada pelbagai budaya. Dia merupakan satu campuran budaya yang telah divariasikan dalam pelbagai karya. Jadi apa khabar Encik Timothy? Baik, Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam siaran Sejahtera Asia pada pagi ini. sama-sama. Terima kasih ya jemput kami. Ya, jadi sebelumlah kita meneruskan perkongsian pada pagi ini bersama penontonnya Encik Timothy. Jadi bagaimana sambutan Hari Gawai Encik Timothy sendiri bersama keluarga? Tahun tu saya gawai lah. Sudah Sudah benda gawai sesuai lah. tahun tu. Yalah sebab kita sambut dalam walaupun tiada gawai tapi kita masih boleh sambut dalam kalangan ahli keluarga kita sahajalah. Betul. Dalam menepati norma baru yang telah ditetapkan. Jadi kepada penonton untuk pengetahuan anda, Encik Timothy ni telah mula melukis dan mempunyai minat yang mendalam dalam seni lukis sejak di bangku sekolah lagi. Seawal usia semasa beliau berada dalam tadika, tak silap saya Cik James, tapi beliau mula serius dengan bidang seni ni semasa musim pandemik pada tahun lepas. Jadi Cik Timothy mungkin boleh kongsikan kepada kita mengapa memilih budaya anda sebagai satu inspirasi utama untuk karya anda? Okey, kami pilih budaya sebagai inspirasi sebab bandingan dunia tu, Borneo tu kecil je. Kalau kita hati-hati, budaya kita boleh pupus bila-bila masa je. Betul. So, pentinglah bagi kami kita integrate budaya kita dalam apa-apa benda kita pula dalam hidup seharian kita lah. Seni kah, baik masakan kah, dress up kah, yang boleh diterima lah zaman tu. So that's why kami pilih seni, budaya kami. Budaya yang boleh saya katakan di sini lah kaum Dayak Bidayuh bukan? Kaum Dayak Bidayuh tapi si semestinya juga, asalnya Borneo aja. Oh asal Dalam pulau tu. boleh. Jadi saya boleh katakan di sini dia bermotifkan unsur-unsur Borneo. Betul. Jadi mungkin penonton pernah tahu dari mana tercetusnya menggunakan unsur-unsur Borneo. Sebab kalau kita lihat ramai juga karyawan-karyawan di luar sana yang telah mula berjinak-jinak untuk memperkenalkan, untuk mempromosikan budaya-budaya mereka yang tersendiri. Oh, dia tu susah nak cakap sebabnya bukan semalamnya, bertahun-tahun. Sebab asal kami pun lukis macam style orang putih, style Jepun. Tapi lama-lama tahu macam ni boleh balik ke budaya kita lah, back to our roots.
Nah, Jadi perjalanan kami agak pernah tua tu. Kalau kami start ya hmm. mungkin tambah mungkin miak lah, stop apa. Ah. Ah, Jadi kiranya merupakan hasil gabungan daripada semua budaya lah yang terdapat dalam dunia ni ya Encik Timothy. apa yang kami dapat relate lah, apa yang kami minat. Sejuk semua. Betul lah. Jadi bagaimana Hmm. sambutan setakat ini? Sambutan daripada mungkin orang tempatan ataupun orang luar negara? Itu sambutannya bagus. Start kami konsisten draw dari MCO ya. Mhm. Kami draw every week. Kami challenge diri pun, kami mau improve. Mhm. First feedback datang dari kawan diri pun. Pasal lama-lama dari orang putih pun ada, dari orang Jepun pun ada, macam-macam lah. Wow. Orang diri pun, kira Dayak ke, Cina ke, Melayu ke, Mhm. dan yang dapat appreciate lah kami. Baguslah di sini saya ucap saya mewakili tim Sejahtera Asia mengucapkan tahniah di atas sambutan yang menggalakkan daripada orang-orang tempatan, warga-warga tempatan dan juga orang di luar negara. Jadi kalau kita lihatkan Encik Timothy, karya-karya yang dihasilkan oleh Encik Timothy ni ia agak radikal kerana ia digabungkan dengan budaya pop dan juga budaya luar dan setiap satu daripadanya membawa makna tertentu yang mendalam. Boleh Encik Timothy kongsikan siapakah golongan yang menjadi sasaran utama karya anda? Kami sebenarnya ada set lah siapa target audience kami. Siapa-siapa aja, semua orang ke dunia tu. Siapa-siapa yang boleh connect and support karya kami, yang boleh appreciate karya kami, sebenarnya boleh lah. In fact, kami pun follower kami pada macam-macam jenis buat. Lelaki, perempuan, orang tua, orang muda, miskin, kaya, local, foreigner, golongan profesional, miyaki college. So, siapa-siapa yang boleh relate dengan karya kami, sebab kami pola pun tidak based on target audience ke apa, kami just buat ikut preference kami pun je, apa yang kami minat. So, siapa-siapa boleh relate je, karya kami untuk kita lah. Kami dia karya Betul. ya berbicara diri pun je, yang tentukan Jelas sebab siapa target audience kami. betul ya sebab seperti yang kita tahu seni ni sebenarnya universal dan seni ni adalah kita boleh katakan bahawa subjektif. Mungkin tidak kita bagi kita kurang menarik tapi bagi sesetengah orang ia agak menarik. Jadi seni ni memang seperti Encik Timothy kongsikan tadi memang sukar untuk dinilai. Dia ada setiap orang dia ada cita rasa yang tersendiri. Jadi kalau saya tahu kan Encik Timothy, salah satu pegangan anda dalam menghasilkan karya bahawa ia adalah untuk semua karya anda kita dapat lihat tidak dihasilkan untuk pameran galeri tetapi untuk pameran secara terbuka di jalanan dan dipakai oleh golongan yang sukar diterima oleh masyarakat. Jadi kita nak tahu jugalah kenapa anda membawa karya anda ke arah tersebut. Adakah anda secara peribadi mungkin pernah mengalami perasaan di mana anda tidak dihargai ataupun hilang arah dan tidak merasa don't belong to the society? Okey, kalau kita sebut ya kami percaya semua orang pernah rasa benda yang dalam hidupnya. Mungkin ada rasa lebih dari orang lain, mungkin ada kurang. Tapi kami percaya dengan inclusiveness lah, semua orang. Kami percaya seni itu untuk semua orang lah, sekira usia, darjat, agama, bangsa. So, yalah mainly kami pun karya atau kami print dalam t-shirt, semua orang boleh pakai. Janji ada size je. So, kami modalnya pakai kat luar, sebarkan message je. So, karya kami tu si eksklusif lah, yang inklusif. Si eksklusif, so yang si layak pamer kat galeri. Daripada anda tips yang Encik Timothy boleh kongsikan mungkin kepada peminat-peminat seni di luar sana bagaimana nak mendapat idea tu? Banyak membaca, tapi semestinya baca buku, baca dekat online ke, jalan luar ke, banyak dengar video ke, macam-macam lah yang terpulang kita.
Daripada kita boleh dapat inspirasi daripada pelbagai sumber yang ada di sekeliling kita. Kadang-kadang kalau kita mungkin lepak di tepi pantai pun kita boleh dapat inspirasi untuk menghasilkan karya kita. Jadi melalui karya Encik Timothy juga kami di Sejahtera Asia mendapati bahawa anda berusaha untuk menyampaikan mesej mengenai pelbagai topik semasa, termasuklah komentar dari segi sosial, dari segi politik dan juga dark humor. Jadi pada pendapat Encik Timothy sendiri, mengapa dan bagaimana seni dan artis visual seperti anda dapat mempunyai daya tarikan yang luar biasa untuk merealisasikan sesuatu force of idea melalui karya-karya sebegini? Honestly tu no idea lah, misteri je. Kami just cuba pola karya yang simple lah. Message simple-simple, ayat pun simple-simple, lukisan pun simple-simple, orang faham. Tak banyak orang faham atau boleh relate. Jadi setiap hasil karya yang dihasilkan oleh Encik Timothy dia membawa makna dan maksud tertentu di sebalik karya yang dihasilkan. Semua mesti ada maksud tertentu. Kami si bola untuk kaca semua kami nak pandai lukis kaca juga. Jadi mungkin untuk tempoh yang akan datang, bagaimana anda melihat karya seni budaya yang telah diinovasikan dapat membantu mengubah persepsi stereotip orang ramai terhadap sesuatu budaya, iaitu kita khususkan kepada budaya bangsa Dayak dan Borneo secara amnya, Encik Timothy? Okey, karya seni Borneo tu harus diinovasi lah. Ikut peredaran zaman, saya dapat buka mata orang luar pasal Borneo yang benar-benar tu. Seadanya sedar, kita tu pun sama ke tidak. Kita tu moden, minat muzik sama, MACD yang sama, masalah hidup yang sama. Saksi je banyak ingat Borneo tu pergi hutan, kita diam atas pokok, pergi kedai pakai perahu, pergi headhunters. So, yang penting sebab persepsi orang luar pasal kita ya nang harus diubah lah. Yang dapat ubah persepsi ya kita diri pun je. Jadi kepada anda yang di luar sana, jika anda berminat dengan hasil karya Encik Timothy, anda boleh saja pergi ke Instagram beliau untuk melihat hasil-hasil dan rekaan yang dihasilkan oleh Encik Timothy sendiri. Jadi seperti yang kita tahu kan Encik Timothy, budaya secara amnya adalah sesuatu yang dinamik dan sentiasa berubah-ubah. Dan dalam sesetengah kes, penggunaan elemen budaya sesuatu karya moden dapat mendatangkan isu authenticity atau cultural appropriation. Bagaimana respon anda jika berhadapan dengan cabaran ini dalam menghasilkan sesuatu karya anda? Okey, untuk cultural appropriation senang je sebab kami nang orang Dayak pun, orang Borneo. So, ya bukan isu lah sebab ya nang budaya kami pun. So, kami bukan appropriate culture siapa. Okey, untuk authenticity pula, kami si pernah claim karya kami tu autentik barang dalam museum. Cumanya autentik sebab ya berdasarkan kami pun real life experience lah sebagai orang Dayak diam kat abad ke-21 tu. Diajak. Jadi apakah tips ataupun nasihat daripada Encik Timothy kepada golongan anak-anak muda dekat luar sana yang memang mempunyai minat untuk meneruskan kerjaya dalam bidang karyawan menghasilkan seni, tetapi masih ragu-ragu, masih takut-takut, mungkin tidak mendapat sokongan daripada rakan-rakan, tidak mendapat sokongan daripada ahli keluarga. Apa tips dan nasihat Encik Timothy sendiri? Tapi tipsnya tak pernah kena bagi masalah. Pola time malam, time tidur ke, weekend ke, bila-bila free ya. Pola aja. Anggap ya second income kita. Jadi untuk memudahkan anda melakukan pembelian barang-barang yang dihasilkan oleh Encik Timothy boleh dilakukan di atas talian. Jadi ia memudahkan anda tidak perlu keluar dan tidak perlu melakukan transaksi secara tunai dan dapat mengelakkan kita daripada penularan bawa COVID-19 ni. Anda teruskan pembelian di atas talian. Jadi kita pun dah nak hampir sampai ke penghujung rancangan Cik Timothy, sedar tak sedar ya. Jadi mungkin ada sebarang mesej gawai kepada keluarga dan rakan-rakan di luar sana? Kami mau ambil kesempatan untuk ucapkan selamat Hari Gawai. Selamat Hari Keematan juga kepada semua warga Borneo yang menyambut. Betul. Dan ingat ikut SOP,
self quarantine pula. Penjarakan sosial and Ya. keep positive but stay negative. Okey, betul. Jadi kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Encik Timothy James di atas perkongsian beliau dalam topik seni dan kuasa. Jadi kepada penonton di luar sana, jika anda mempunyai sebarang cadangan, pandangan, malah kritikan, anda boleh lontarkan saja di FB dan IG Sejahtera Asia. Dan kepada anda, sekiranya anda terlepas untuk menonton siaran kami pada pagi ini, jangan risau, anda boleh pergi saja ke YouTube, type saja Sejahtera Asia dan anda boleh pilih siaran-siaran yang anda terlepas. Dan sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada anda yang terus kekal setia bersama saya hanya dalam siaran Sejahtera Asia. Dan kepada anda terus berikan sokongan anda kepada kami di Sejahtera Asia dengan menonton siaran Sejahtera Asia pada setiap hari Isnin sehingga hari Ahad pada pukul 7.30 pagi hingga 8.30 pagi hanya di saluran TVS 122 Astro dan My TV. Jadi sehingga kita bertemu lagi dalam episod dan siaran yang akan datang. Jadi kepada anda semua di luar sana, sekali lagi kami di Warga Sejahtera Asia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Gawai dan selamat menyambut Pesta Keamatan. Patuhi SOP, jaga diri sendiri. Saya Sharon Kizia, hanya dalam siaran Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Bye-bye. Selamat Hari Gawai.